إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أهل بيته وإلى جميع أصحابه وإلى جميع أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام وإلى جميع ملائكة المقربين وأرواح الأولياء والشهداء والصالحين وخصوصا إلى روح سيد الإمام قطب الأكوان الشيخ محمد الزيني بن عبد الغني العيدروس مرتبورة رضي الله عنه وإلى سيدي الشيخ المصنف الشيخ عبد العزيز بن إسماعيل الفطاني رضي الله عنه وإلى سيدي المرحوم تنبوه صالح بن موسى الشاذلي المكي رضي الله عنه ولسيدي المكرم بابا إسماعيل sepanjang حفظه الله تعالى ولجميع أرواح الأولياء بمشارق الأرض ومغاربها ولجميع مشايخنا ولمعلمينا ولكافة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات شيء لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقداره العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Huraian yang kelima bagi Rasul. Jaiz artinya, arti jaiz itu yang harus. Kita masuk pada kitab kita. Semalam kita dah lalu speaker pada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sifat semalam kita dah lalu perintah pada membicarakan sifat-sifat Rasul kan. Kita bicara kepada Tuhan dan masuk sifat Rasul. Kita berat sikit semalam, iaitu sifat wajib Rasul sekarang, iaitu siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Selesai 4 tu lah. Dah. Saya baca sahabat saya. Siddiq apa dia? Saya beritahu pada amal kita. Siddiq ini benar. Ini benar pada mengaku jadi Nabi dan benar pada menyampaikan wahyu. Siddiq. Lepas tu amanah, Jujur ataupun dipercayai. Tiada sekali-kali Nabi atau Rasul itu berkhianat pada perintah Allah dari segi perkataan, perbuatan dan hati ketika menjadi Rasul maupun sebelumnya. Ya. Kedua, tiada ia berbuat yang makruh, haram maupun khilaful aula. Ya. Tabligh Tabligh yang menyampaikan iaitu wajib pada akal
kita Rasul itu menyampaikan barang yang diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan kepada umat. Ya. Yang terakhir, Makonah, yakni bijaksana, iaitu wajib pada akal kita bahawa para Rasul itu bijak dalam menyampaikan agama dan memimpin umat kepada Allah. itu no. Itu semalam kita dah bicara sifat wajib bagi Rasul. Selesai lah. Habis lah. Makna kata wajib kita dah selesai bab. Secara umumnya sebahagian besar daripada bab nubuah kita dah selesai. Bab kenabian no? Cuma ada masalah sikit. Ada satu bab sikit. Apa dia? Ni dia masuk. Huraian yang kelima bagi Rasul jaiz. Artinya arti jaiz tu yang harus, yakni sifat yang harus. Harus pada apa ni? Harus pada akal. Sifat yang harus pada akal kita ada pada Rasul. Sifat yang harus pada akal kita ada pada Rasul. Apa dia? Tengok dia kata. Wajib pada syarak juga. Ni wajib syarak, bukan wajib akal. Wajib pada syarak mana? Wajib mengaji. Syarak suruh kita mengaji. Itu wajib pada syarak. Wajib pada syarak juga, yakni wajib pada syarak pula atas tiap-tiap mukallaf. Siapa dia mukallaf? Kita lah, orang yang dipertanggungjawabkan hukum. Ahkamul taklifiyah la tata'allaqu illa bi af'alil mukallafin. Hukum-hukum taklifiyah tidak terikat kecuali atas perbuatan orang-orang yang dipertanggungjawabkan kita lah. No? Betul kalau orang yang wajib, wajib mengaji, wajib sembahyang, wajib berpuasa, itu perbuatan itu. Ini wajib mengaji. Wajib pada syarak juga, iaitu wajib pada syarak pula atas tiap-tiap mukallaf wajib pada mengetahui. Itu kan perbuatan. Mengetahui dengan makna wajib belajar sehingga tahu. Wajib mengetahui dengan makna wajib belajar sehingga tahu. Mana nak main tahu kalau tak belajar? Itulah perbuatan dia belajar. Kalau belajar dah tak tahu juga, makna dia tu tak ketahuan. Belajar lah tak tahu, teruk lah. Wajib belajar sehingga tahu. Lepas tu, satu kewajipan. Ada kewajipan kedua, serta mengaku di dalam hatinya, yakni wajib mengetahui serta wajib mengaku di dalam hati. Dua kewajipan. Satu wajib belajar, yang kedua dah belajar wajib pula kita mengaku, yakni percaya. Di mana? Di dalam hati. Nampak? Tempat iman di mana? Di hati. Kaedah terjemah apa dia iman? Iman ialah at-tasdiqu bil qalbi, membenarkan dalam benak hati kita. Kalau tak membenarkan dalam benak hati, kawan tu benar. Hati tak? Membenarkan dalam hati iman. Kalau mau melakukan dalam perbuatan nama dia Islam, hati tak? Serta mengaku di dalam hatinya. Hati siapa nya tu? Nya tu mukallaf tadilah, kita yang dipertanggungjawabkan. Jadi wajib belajar sehingga tahu dan wajib mengaku di dalam hati dia lepas dia mengaji itu. Mengaku apa? Belajar apa? Dengan bahawasanya sekalian Rasul-Rasul itu. Bila sebut sekalian, tak terlepas orang pun lah. Nama kata Rasul, semua kita wajib beriman bahawa wajib kita tahu dan kita beriman bahawa sekalian Rasul-Rasul itu harus jatuh kepada mereka itu sifat-sifat dan perangai-perangai seperti perangai-perangai manusia. Makna kata, kita beriman bahawa wajib kita mengetahui dan kita percaya bahawa seluruh Rasul-Rasul itu harus mereka itu, tak ada masalah apa, bersifat dengan sifat-sifat manusia biasa. Dan dia manusia. Sifat manusia yang mana? Kena gede tu sifat tu, yang tidak membawa kepada kekurangan martabat mereka itu. Sifat manusia yang tak menjatuhkan martabat mereka. Dah Rasul-Rasul Tuhan nanti daripada manusia, jadi sifat dia sifat manusia lah. Kalau Tuhan nanti malaikat, maka sifat malaikat. Jadi harus para Rasul bersifat dengan sifat manusia. Dan dia bangsa manusia. Pasal apa Tuhan nanti daripada manusia ni? Kalau Tuhan nanti daripada malaikat, manusia tak nak turut, tak sama bangsa. No? Atau nanti daripada bangsa jin, lagi payah. Nampak benar nak ikut ke benar. Allahumma ala Muhammad. Jadi Tuhan nanti daripada bangsa manusia, maka haruslah mereka itu bersifat dengan sifat manusia. Tetapi sifat manusia yang tak menjatuhkan martabat mereka. Sebab ada lah sifat manusia ada martabat tu, buruk-buruk atau elok tu. Maka mereka ni hak buruk, tak elok tu, dia pun tak bersifat manusia biasa, normal kita kata. Mana? Saat dia orang
yang tidak membawa kepada kekurangan martabat mereka itu, dan tidak meluput akan hikmah jadi rasul bagi mereka itu. Tak luput pula hikmah jadi rasul daripada kalangan manusia tu. Mana? Seperti makan, minum, sakit, berkahwin, bersuka-suka dengan isteri yang disetubuh dan sebagainya, daripada perangai-perangai yang tidak mengurangkan martabat dan tidak meliarkan manusia. Itu wajib kita belajar dan wajib kita mengiktikadkan, kita meyakini bahawa para rasul itu manusia, maka harus mereka itu pada akal kita bersifat dengan sifat manusia. Sifat manusia mana? Yang tidak menjatuhkan martabat mereka, seperti makan, minum, tidur, berkahwin. Itu sifat manusia tu. Adakah tu kekurangan? Tak ada kurang apa. Pasal apa ni jawab? Jangan sampai jadi macam mana orang-orang Arab Quraisy ataupun orang Yahudi. Bila dia nampak Nabi kita Muhammad pergi ke pasar beli makanan, nak balik masak, bini nak masak, kena belilah makanan. Takkan makanan main kembang tolong umur sendiri. Itu bukan sifat manusia biasa. Sagi orang nak turun tak boleh. Maka orang tengok Nabi dibeli di pasar, Nabi berjalan macam biasa, Nabi makan makanan. Dia kata, ma hadzal rasul? Apa rasul lagu ni? Yat'imut ta'am wa yamshu fil aswaq. Makan makanan, jalan di pasar-pasar ni. Bukan rasul, dia kata. Rasul ni nampak duk merotik, tak berhenti, duduk di masjid, tak apa macam bumbung, nampak macam malaikat. Tu bawa rasul. Depa punya fikiran itu. Kalau Tuhan sebut dalam Quran tu, saya baca Quran tu, ayat Quran. Rakam Tuhan, rakam percakapan orang Arab Quraisy. Ma li hadzal rasul? Apa rasul lagu ni? Yat'imut ta'am, makan makanan macam kita, wa yamshu fil aswaq, jalan di pasar-pasar. Padahal itu sifat manusia biasa, bukan jatuh martabat dia. Pasal apa Tuhan buat lagu tu? Supaya orang boleh turun. Kalau Nabi-Nabi ni Tuhan buat kenyang tanpa makan, macam mana orang nak tiru cara makan Rasulullah? Kalau Nabi ni tak nikah, Nabi ni jenis dia tak nikah, jenis duduk je. Macam mana manusia-manusia yang berhajat kepada melampiaskan nafsu dia secara halal nak nikah? Tak boleh, Nabi tak buat. Kalau Nabi-Nabi ni ibadat tak tidur, macam mana umat nak tiru tidur? Macam mana dapat pahala sunnah tidak? Maka Tuhan jadikan Nabi ini bersifat Rasul rahmat bagi manusia. Dan hikmah, tak lupa hikmah. Bila dia bersifat manusia biasa, dapatlah hikmah umat manusia boleh tiru dia. Wa ma unabani wa Allah subhanahu wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas. Tidak kami utus engkau hai Muhammad melainkan kepada sekalian manusia. Manusia boleh tiru dia. Hang bangsa apa pun boleh tiru panggil dia. Kalau Nabi ni hanya buat panggil orang Arab saja boleh tiru. Kalau Nabi ni buat panggil orang Cina saja boleh tiru. Tapi Nabi ni dia universal, semua boleh tiru. Bahkan ulama ketika syarah wa ma arsalna illa kaffatan linnas, tidak kami utus engkau Muhammad melainkan kepada segala manusia. Itu segala manusia kata ulama daripada Adam alaihissalam. Kami utus daripada Adam sampai kepada akhir zaman. Orang kata, macam mana utus daripada Nabi Adam? Waktu itu Nabi Muhammad tak ada lagi nak tiru lagu mana? Kata ulama dengan makna, dengan sebab Nabi Muhammad itulah diturunkan syariat kepada Nabi-Nabi yang lain. Sebenarnya yang turun kepada Nabi-Nabi yang lain tu hak Nabi Muhammad punya. Cuma dia turun bertahap. Turun kat Nabi ni sikit, lagi Nabi Nuh sikit, lagi Nabi Ibrahim sikit, baru naik kepada Nabi kita yang sempurna, syariat Nabi Muhammad SAW. Diutus Nabi itu kepada semua manusia. Bahkan dalam kitab Jawharatul Tauhid dikatakan Nabi Muhammad bahkan diirsal itu diutus dia itu hatta kepada para malaikat. Malaikat pun dikira sebagai umat Nabi kita. Ada ulama seperti itu. Pendapat walaupun masih khilaf. Utus kepada malaikat macam mana? Pula malaikat bukannya berdekat dengan syariat macam kita kena sembahyang dengan orang apa macam mana? Dengan makna apabila terutus Nabi kita Muhammad, Allah memerintahkan para malaikat untuk berselawat kepada Rasulullah. Maka ada tanggungjawab khusus pula malaikat berselawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Orang tu kata Nabi kita ni turun jadi hikmah apabila dia bersifat dengan sifat-sifat Rasul, maka tak sifat manusia yang tak menjatuhkan martabat dan sebagai seorang Rasul, umat boleh turun. Makan, minum, tidur, menikah, berkawan, meniaga. Nabi pernah meniaga, jadi orang boleh turun habis. Kalau Nabi ni tak pernah bekerja, Nabi ni ibadat aja, orang tak boleh turun. Yang mana bekerja tak boleh turun macam mana kerja Rasulullah. Nampak tak? Tidak. Jadi harus para Nabi itu bersifat dengan sifat-sifat manusia biasa. Tapi kena kaitan sifat manusia mana? Yang tak menjatuhkan martabatnya. Nabi minta maaf sebenarnya. Nabi apa dia? Allah ajak tak? Nabi Allah ajak.
Tapi Tuhan buat Allah hajat Nabi tidak menjatuhkan martabat Nabi. Macam mana? Wangi tak macam kita. Nampak? Nabi berpeluh tak? Berpeluh. Peluh Nabi wangi. Darah Nabi wangi. Tak macam kita. Kalau kita dia ada bau. Bila ada bau boleh jadi isu. Tak boleh jadi isu. Tok Guru pergi tanda anda boleh lalu bau. Kalau buat dia yang boleh kepoh pula. Saya kami Allah dia kata lalu tadi dia kata kat tanda ustaz ada orang kata. Oh dia bau tak makan apa. Itu mulut nak harai. Tu kena kata dah. Mulut. Tak payahlah kan. Diam sudahlah nak buat mana. Hak tu dia dah proses dah kan. Allah. Tapi nak buat Tuhan ni jaga martabat para rasul, bahan buangan mereka pun baunya wangi. Tu lah. Tak menjaga. Dia sifat manusia dia pergi Allah aja tapi Tuhan jaga martabat. Tak jatuh. Sebab disebut dalam kitab Aisyah radhiyallahu anha itu masuk dalam tanda lepas daripada Rasulullah masuk kan. Jadi masuk tadi pula Aisyah masuk pula. Bila Aisyah masuk, Aisyah kata satu ruangan tanda itu berbau lebih harum daripada kasturi. Itu Nabi kita Muhammad SAW. Ada Nabi tidur, Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ni mak Sayyidina Anas bin Malik, mak dia Ummu Sulaim. Dia tidur. Dia tahu lah Nabi kalau tumpang rehat tidur kalau di rumah dia. Di atas macam kita kata macam nak sofa tu. Bila tidur tengah-tengah hari peluh banyak. Kan panas pasian ni kalau malam sejuk gedi, kalau siang panas terik tak ada awan. Jadi panas semua. Bila panas semua Nabi dia pun nampak Nabi peluh. Bila peluh kali tu ajak pula dia letak kain lapik. Bila Nabi tidur peluh, kain tu dia parah. Ambil peluh Rasulullah. Buat apa? Bubuh dalam botol. Bila bubuh dalam botol, bau peluh Nabi SAW itu lebih harum daripada mana-mana kasut yang dijual. Kita tahu nak sebut standard minyak wangi ni, kalau tempat kita tak berbaluk, kena tengok tanah Arab. Tanah Arab minyak atas dia berbaluk-baluk. Kita lalu tujuh kalau tu Arab lalu depan kita. Dia pun duk belah halus tu, tu Arab. Kita di sini pun pasal butuh Arab juga. Sebab minyak atas dia pun tu lekat di kita. Dia punya bau ya Rabbi, minyak atas dia memang kita kalah. Tak boleh tiru minyak atas tu Arab kan. Jadi di kalangan orang Arab tahulah tahap mana tu wangi tu. Jadi minyak atas dia faham wangi tu kalah dengan bau Rasulullah. Bayang. Sampai disebut dalam kitab ada orang perempuan dia datang kepada Rasulullah, dia kata ya Rasulullah, kami ni nak buat majlis nikah, anak saya nikah. Kami dah ada persiapan, tapi dari sini harum-haruman ni kami kurang lagi. Orang Arab ni pun menang harum-haruman. Lepas tu ya Rasulullah, kami nak beli tak tahu macam mana. Nabi kata tidak. Tak ada peluh Nabi SAW. Bekas sikit, tak ada peluh Nabi. Tapi dia tak ambil peluh aku ni, tapi pakai. Dikatakan ketika hari kahwin itu bau mengembak. Orang tanya beli minyak mana? Minyak mana? Dia kata, aku ambil daripada peluh Nabi Muhammad SAW. Orang tu Nabi kita, Tuhan jaga martabat dia. Dia berpeluh, tapi peluh dia tak macam kita. Dia qadha aja, tapi qadha tak macam kita. Disebut dalam kitab Nabi SAW ketika Fudala dalam kitab Bujairini, ketika Nabi SAW itu Allah SWT qadha aja, itu bumi menelan lebihan keluar pada tubuh badan tanpa dilihat oleh manusia. Orang tak pernah tengok lebihan Rasulullah. Tak pernah ada sahabat tengok lebihan Rasulullah, tak pernah. Allah. Dan Nabi kalau nak qadha hajat, pokok-pokok akan datang dekat tutup Rasulullah. Nabi kata Nabi nak bangun di sini kan, Nabi dah sembunyi balik batu ke apa, pokok mai pula, mai perapat tutup Rasulullah. Lagi selesai balik ke asal balik. Itu Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan disebut di dalam kitab Bujairini, bahkan dalam kitab Sabilul Mutajim dari Syekh Muhammad Arcan Banjari pun kata, jumhur ulama berpendapat, mana ada khilaf, ada sedikit pendapat yang ketiga, tapi jumhur ulama mengatakan lebihan tubuh Nabi itu suci, tak macam kita. Kita kencing, kita berak, kita tu najis. Najis apa? Kita wasitah nama mukhalafah, kita bukan bagian dia bumbu mukhalafah. Najis mutawasitah. Tapi Nabi kita SAW ni Nabi kita ni yang lebihan keluar daripada kubul atau dubur baginda itu suci, tidak dikira najis. Itu Nabi kita Muhammad SAW. Itu jumhur ulama ahli sunnah wal jamaah. Allahu Akbar. Itulah hebat Nabi kita Muhammad SAW. Wajib kita beriman dulu nak. Nak apa kata ni? Nak apa kata agama meletakkan martabat Rasulullah tinggi. Lepas tu kalau siapa-siapa merendahkan Rasulullah, itu dia yang rendah, Nabi tak rendah. Dia macam ni,
Allah Ta'ala ni maha agung, maha mulia. Orang tu kufur dengan Allah, tak percaya kata dia tu maha agung. Awak jatuh dah martabat Tuhan? Tak jatuh. Hang tak percaya memperfikir hang, ha? Allah Ta'ala tak Tuhan yang maha agung, dia Karim, Azim, Ali. Allah Ta'ala maha tinggi, maha mulia, maha agung. Hang tak percaya, tu pasal hang. Nabi tetap tinggi. Agama meletakkan Nabi di tempat yang tinggi. Sebab itu ada mana-mana ajaran. Kalau ajak Nabi kita ni macam orang biasa, macam kita tak ada lebih apa, cuma dia dapat wahyu je, tak ada apa. Nabi Muhammad kecil berak sombong kita, bau busuk, lepas tu cakap lagi tu cakap lagi tu. So dia ikut pengajian tu. Tok guru tak betul, dia merendah-rendahkan martabat Rasulullah SAW. Ingat tu. Allahumma salli ala Muhammad. Lagi. Lepas tu mari. Dan tidak meliarkan manusia. Apa meliarkan manusia? Kalaupun Nabi kita jatuh sakit misalnya, maka sakit Nabi itu tak menyebabkan manusia lari daripada dia. Maknanya kata Nabi-Nabi ni sakit dia tak ada sakit dia busuk, bau busuk, kudir pun tak ada begitu sakit Nabi. Sakit dia berada di bawah tu. Betul itu ada orang baca riwayat Nabi Ayub pernah sakit kulit. Dia kata sampai luruh kulit-kulit ulat jatuh pada badan, isteri Nabi lari, anak Nabi lari. Itu riwayat Israiliyat, riwayat yang tidak sahih. Dalam kasih mencela riwayat itu. Itu riwayat yang lain dapat Israel, bukan pada hadis Nabi. Nabi Ayub cuma kena demam teruk, demam yang teruk macam dia bangun. Bukan penyakit kulit menjatuh ulat apa. Itu penyakit yang menjatuhkan martabat seorang Nabi, bukan begitu. Sebab syarat Nabi kalau sakit, saya sebut tadi, sakit yang tidak menjatuhkan martabat dan tidak meliarkan manusia daripada dia. Mana kata manusia tak rasa geli. Kalau sampai manusia rasa gelinya, patut dikira meliar hati manusia. Maka itu salah daripada itikad. Bukan penyakit begitu, no? Kalau ada orang ajak begitu, tu bukan hadis sahih, tu Israiliyat, riwayat Israel dulu. Dengar bukan? No? Itu kalau kita sebut bukan lagu tu. Bukan lagu tu Nabi Ayub kena penyakit. Nabi Ayub kan? Yang Tuhan kata wa Ayyuba Innada rabbahu anni masanya dur wa anta arhamur rahimin. Dan Ayub ketika mana dia memanggil Tuhan dia, Rabbuhu anni masanya dur, hai Tuhan aku kena mudarat, kena penyakit. Wa anta arhamur rahimin, engkau lah yang maha penyayang di antara yang penyayang. Yang adab Nabi Ayub, dia tak sebut kena penyakit, tak sebut semua-semua. Adab Nabi-Nabi dong. Nabi-Nabi tinggi adab. Dia kata Ani masanya duru, Tuhanku, aku ni kena penyakit. Dia tak sebut sihat kan lah. Wa anta arhamur rahimin, engkau lah yang paling penyayang di antara. Sebut semua kan. Disebut penyayang. Mereka kata hang lebih tahu dari Allah, hang lebih sayang pada aku. Kalau hang rasa lega tu baik, legakan. Kalau tak ya, tak ya. Itu adab Nabi-Nabi. Ini adab Nabi yang tinggi lah. Tapi tinggi lagi Nabi kita Muhammad SAW. Pasal apa ulama kata? Pasal Nabi Ayub, dia sebut keadaannya baru dia puji Tuhan. Wa Ayyuba, dan Ayub itu iznada rabbahu, ketika dia memanggil Tuhan dia mengadu-ngadu kepada Tuhan dia. Anni masanyadu, disebut dia dulu. Aku ni sakit ya Allah. Wa anta arhamur rahimin, kamu yang di antara penyayang. Nabi kita Muhammad, ya arhamar rahimin, baru anni masanyadu, wahai maha penyayang, aku kena penyakit. Mau disebut Tuhan dulu Nabi kita Muhammad SAW, no? Jadi kalau di kalangan manusia, Nabi-Nabi ini dah terpelihara ada martabat mereka. Kemudian pula di kalangan Rasul-Rasul itu yang paling tinggi martabatnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lagi yang dan tidak meliarkan manusia. Adapun perangai-perangai yang mengurangkan martabat dan meliarkan akal manusia. Macam mana contoh ni Ustaz? Seperti makan sambil berjalan. Nabi tak buat tu. Dan ada orang buat hilang ni. Orang kata tak boleh makan sambil berjalan. Dia kata saya tak makan sambil berjalan. Saya berjalan sambil makan. Saya berjalan dulu. Tengok cara. Cara. Dia nak lepas dia. Dia kata kau kan boleh jalan. Dia kata saya berjalan sambil makan. Nampak tu. 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 Seperti makan sambil berjalan. Lagi. Dan gila atau ditimpa penyakit atas mereka itu. Kait itu penyakit mana? Sebab demam apa tu biasa bagi Rasulullah itu sebab manusia. Dengan penyakit yang meliarkan manusia. Nampak? Seperti penyakit badam. Penyakit badam ni bahasa istilah petani. Penyakit ini bukan penyakit kulit kot, penyakit pecah luka. Penyakit pecah belah, penyakit sopok dan sebagainya. Penyakit orang tengok orang kudir geli gitu. Nabi tak kenal penyakit begitu. No?
Pasal apa Tuhan tak buat lagu tu? Pasal kalau Tuhan buat lagu tu, ada alasan orang tinggal Rasulullah. Geli ke dia? Saya bukan tinggal dia sebab nak hukum dia. Saya geli ke dia. Ada alasan. Sebab itulah Nabi-Nabi ni Tuhan buat semua segok. Sebab tak mahu orang jadikan hujah. Rupa tu pun jadi hujah. Mak kata komplit dah. Kalau tolak tu memang tahu, memang hati kotor. Dari segi rupa tu lepas lah. Mak kata kalau tolak juga, dia tutup lah. Mak kata kalau tolak juga, memang hati nyakit. Sebab dari segi alasan zahir tak boleh dah. Rupa elok, segok dengan bau wangi dengan apa tak boleh tolak. Kalau tolak juga, memang masalah hati dengan hati. Nabi hati bersih, dia hati kotor, dia tak ada terima Rasul. Begitu. Disebutlah. Ulama kata ketika Nabi kita Muhammad diutuskan, tidak ada siapa pun yang berani iktiraf atau hentam Nabi dari 3 sudut tersebut. Dari sudut nasab tak boleh. Nasab Nabi semua mulia, Bani Quraisy, Bani Hashim yang paling terunggul sekali. Dari sudut akhlak tak boleh. Nabi kita semua orang panggil Al-Amin, memang cakap betul, tak pernah bohong apa. Kalau biasa ada bohong, orang boleh petikan. Hang baru jadi Rasul ni, kau cakap betul sikit. Dulu belum jadi Rasul, kau bohong juga. Ada. Ustaz dia boleh buat begitu, ustaz. Ustaz dia boleh buat begitu. Betul banyak ustaz, dia tak main tempat dia main tempat lain. Ustaz ni dah. Kayak dia dah. Kayak dia. Baca setengah-setengah tu. Dia tak mengajak tempat dia buka pondok ke apa tempat lain. Pasal apa? Pasal orang tempat dia kenal dia dah. Apa kata waktu ni Tok Guru ni baru pakai serban apa, dulu dia cari buah pelam ke orang apa, duk lari ayam remban orang. Jadi malu. Tok Guru tu baru duk cara kita kena takwa kepada Allah. Tak dia ada orang bunyi. Pelam dulu, pelam je dah, pelam. Jadi potong Tok Guru tu mengajak. Faham tak? Jadi dia buka pondok tempat lain, tak kenal panggil dulu dia. Kan? Tapi ada juga yang Tok Guru bagus berdawai ke dah kan. Sebut ijak dah. Melawak lah. Melawak je Allah SWT Muhammad. Jadi Rasul-Rasul ni Tuhan buat tak boleh kita, Nabi kita Muhammad ni orang tak boleh kritik dari segi sudut nasab, turunan baginda, dari sudut akhlak. Dan yang ketiga, tak boleh kritik Nabi dari sudut rupa. Rupa tak boleh. Memang Nabi paling segak sekali. Paling segak. Yang seronok dia Tuhan buat Nabi kita ni segak yang tak menimbulkan syahwat. Dia ada benda dia tengok segak kita, jadi bersyahwat lah nak pergi ke dia, pada dia. Tapi Nabi ni Tuhan jaga segak dia untuk orang digerun. Dia segak tapi orang jadi kita tengok tak ada keinginan nak bajak. Kita tengok Allah segaknya rasa mulia Nabi kita Muhammad. Sampai disebut dalam kitab, Abu Jahal ni kalau tengok Rasulullah tak dia tengok lama-lama. Dia tengok lama-lama dia nak masuk Islam. Rupa Nabi tu, dia ada satu aura yang bila tengok Nabi tu dia jadi nak masuk pada isi kebenaran. Sampai dikatakan Abu Lahab ni kalau dia nak jalan, dia tengok Nabi lama-lama dia tak boleh, dia akan ambil serban. Dia kan orang Arab itu bukan serban, tapi serban orang Arab jadi dia dengan serban yang diajak oleh sunnah Nabi tak sama. Dia akan ambil dia macam serban itu selendang ni, dia akan katuk mata dia. Dia tak mau tengok lama-lama Nabi. Sebab tengok lama-lama dia nak masuk Islam. Itu aura Nabi kita Muhammad SAW. Hebat tak? Orang tengok pun nak masuk Islam tak? Penyakit sopak dan sebagainya, maka iaitu mustahil kerana luput hikmah jadi Rasul. Luput hikmah jadi Rasul. Kebijaksanaan Tuhan langit dia itu hilang kalau Nabi-Nabi kita ni ada penyakit gitu. Sebab tujuan Nabi-Nabi ni suruh diikuti. Bila penyakit itu jadi manusia liar, luputlah, hilanglah hikmah jadi Rasul tu. Orang nak ikut lagu mana lah, dah jadi buruk lagu tu kan. Dan dalil atas harus jatuh dan harus berlaku kepada Rasul-Rasul akan perangai seperti perangai manusia itu ialah dilihat oleh orang-orang yang semasa dengan mereka itu. Mana dalil dia? Dalil tak payah buat main ayat Quran. Dalil akal kita tahu ataupun dalil kalau nak buat main dalil nas pun daripada hadis-hadis riwayat sahabat-sahabat cerita bahkan orang kafir pun tengok macam mana rupa Rasulullah ni. Macam manusia biasa. Jalan macam itu. Bayangkan Nabi kita ni tak jalan di tanah. Duk terbang buat atas. Kita nak ikut mana? Nak ikut mana kita? Tang jalan pun tak dapat pahala. Lo ni kena berjalan. Tang berjalan pun dapat pahala. Nabi kita berjalan ke mana? Laju. Laju tu bukan laju kalut. Laju maksudnya tangkas. Nabi kita berjalan tangkas. Bahasa kita dia tak merindang. Orang kita kata jalan loi, ngangor. Dan Nabi berjalan kasut tak seret. Nabi berjalan tegak. Orang berjalan kasut seret ni nama dia pemalah. Serak. Seminggu tukar kasih berapa? Seminggu tukar kasih berapa? Wih. Orang ni
ni kan. Kalau tumit tinggi pun boleh gede hui. Dia jalan seret. Seret ni jalan. Orang tua-tua dulu dia reti lah. Cara berjalan dia baca. Cara duk main jalan tu orang tua kan. Main nak minah anak. Tengok cara berjalan tu. Tak boleh. Tak lah. Main-main tu duduk. Saya bawa nak suruh, saya nak minta nak baci. Saya tak payah balik. Tengok berjalan tak dah. Seret. Pemalas. Ada jalan hentak. Tu beban. Anak minta anak aku beban pada awal. Faham tak? Makna cara jalan. Nabi ni orang tengok cara berjalan dia orang tahu. Orang belajar psikologi. Saya mengenal orang dia belajar psikologi. Dia pakar bila dia mengaji. Saya cerita bab jalan Rasulullah. Dia kata ikut psikologi. Hak kamu cerita pasal Nabi Muhammad tadi tu. Kira semua yang kalau ikut psikologi tu semua menunjukkan seorang yang ada jati diri, ada confident level, ada dia cerita lah. Makna kata dari segi psikologi pun orang yang belajar psikologi ni boleh akui. Oh macam ni cara bergerak dia menunjukkan begini, dia begini. Makna kata betul, sempurna Nabi kita Muhammad SAW. Nabi kalau bercakap dengan orang, mata Nabi ni bertatap mata dengan mata orang. Dia tak cakap mata. Kita kadang memang orang, mata tak tengok mata. Orang tengok orang tak sombong. Ataupun dia something wrong, dia menyembunyikan sesuatu. Dia cakap tak tengok mata ni kan orang kata ada tak kena kan. Belah tu raya ke buat tak lah kan dia. Tengok belalai. Orang cakap kan dia tengok belalai. Nabi cakap tengok mata. Kalau Nabi, orang panggil Nabi tak kali muka. Itu tanda sombong belagak. Tak ada rasa. Ustaz. Ya. Orang tahu tak ustaz dia kali tu ngajak banyak tak tahu. Sombong kan. Ni kali tu lah. Tak. Nabi kita kalau tengah berjalan, sahabat mai siapa ke tepi nak minta apa, nak ada hajat, nak mengadu apa. Nabi berjalan laju ni. Ya Rasulullah. Nabi akan paling slow muka. Jadi ni orang apa ni panggil kan. Nabi kan labbaik. Nabi kali semua. Nabi akan tengok seluruh orang ni. Ya ada. Nabi akan tanya. Maknanya kata Nabi ni seorang yang memberi perhatian bila orang cakap. Jadi dengan sebab sekecil-kecil benda tu kita boleh tiru sahabat tu contoh. Cara berjalan Nabi. Nabi ni jalan, dada dia tu tegak, kepala dia sedikit menunduk. Tanda tawaduk. Nabi ni kalau jalan jarang angkat kepala ke atas, kerana itu lambang sombong. Yang kedua bodoh lah kau jalan tengok atas. Allah tiang. Nabi kalau gitu, Nabi sedikit menunduk sedikit. Tunduk ambil kutub pasal apa? Duduk sedikit. Tanda Nabi ni tawaduk. Dan tanda kata Nabi memerhatikan jalan yang Nabi dah bijak tu. Kita kena tengoklah orang kata watch your step. Ingat tak? Apa ingat ustaz apa tak biar penting? Ya. Boleh lah sikit-sikit tu. Allahumma salli ala Muhammad. Itu Nabi kita Muhammad. Sahabat tengok Nabi makan macam mana. Oh, Nabi kena makan ramai-ramai. Bila duduk sekali, Nabi akan tarik yang tengah tu runtuh jatuh. Sebab Nabi kata berkat duduk di tengah-tengah. Nabi angkat betul. Pelan-pelan Nabi angkat. Dan Nabi kalau makan, Nabi bukan makan buluh dia. Nabi tengok mana sahabat kecil buluh, angkat betul. Angkat betul. Mana Nabi ni perhati orang. Sebab tu orang kalau makan yang talam, kita boleh tengok mana betul dia. Kalau makan pinggan yang tadi, tak nampak buat pinggan. Hak kita pun dah nampak, kita nak makan. Tapi bila makan talam, boleh nampak panjang masing-masing. Kalau orang jenis duk biasa makan tak perhati orang, dia pulun kat dia, karau. Sampai tiap, apa dia orang? Oh tahu, dia terzahir panggil dia. Jadi Nabi makan, sahabat nampak. Oh panggil Nabi, dia makan, dia perhati orang. Siapa tak cukup lauk pula, siapa tak cukup lauk pula, orang bagi. Mana Nabi makan sikit, dia bagi kat orang lebih. Ni dia makan. Sampai kata, hei, nyawa sama. Jangan nyamuk. Sampai kira dia problem tu baru dia. Yo, apa dia tu makan. Allahumma salli ala Muhammad. Tidak. Nabi kita Muhammad SAW makan. Lepas tu sahabat tengok Nabi nak makan, Nabi usah tangan dulu. Mana Nabi ni bersih. Nabi tak ada. Padahal tangan Nabi ni berkotak. Tangan Nabi kita mulia. Tapi Nabi usah tangan dulu. Tangan tangan pula Nabi makan. Tangan kanan. Nabi tak makan tangan kiri. Tangan kiri ni tangan kita guna cuci kan. Apa ni bahagian kumpulan dua dan tangan ni tak payah elok. Nabi guna tangan kanan. Lepas tu Nabi nak makan pula. Bismillah Nabi kata. Mula dengan nama Allah. Kul biyamini. Makan dengan tangan kanan. Wa kul bima yali. Makan yang dekat dulu. Nabi tak ambil aja. Nabi makan yang dekat dulu. Kita kalau makan di pilihan, kita akan tengok elok kita suka dulu. Udang sambal. Kita yang ada tambah. Jom. Bomang apa? Dulu. Nabi bukan. Nabi sunnah Nabi. Sekecil-kecil mana jadi sunnah. Sebab Nabi berpayah masih besar. Orang boleh turun. Tapi yang tak menjatuhkan martabat. Oh, orang tengok Nabi kalau makan, dia akan makan yang dekat dulu. Lepas makan dekat, kan Nabi tahu baru Nabi minta. Kita, hak mana sedar dulu pun. Ujung-ujung main ni. Kan? Nabi bukan begitu sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi bila makan, Nabi akan hisap jari Nabi.
Nak abang kata Nabi ni, oh dia tak membazir, sisa kuah-kuah. Kalau ada kuah dalam pinggan lebih, dia akan jeruk. Itu sudah. Kita kalau buat begitu, orang kata, hei, orang tepuk kan. Mak dia kapal tu, hei, ada kuah. Dia orang kampung, hei, bukan orang kampung. Itu sunnah Nabi kita Muhammad. Oh, itu sunnah Nabi. Anak dia makan Mahmud. Mak dia tak mengaji. Ni sunnah Rasulullah ni, boy. Mak tu dia tak masuk batang Mahmud tu. Mak kata nak masuk mana batang Mahmud, rokok. Ni. Ni, kuah Nabi. Nabi kalau makan benda berkuah, kuah tu sisa. Kalau dia makan sup ke apa, ke nasi ada sup ke apa, lah kali sisa tu Nabi akan angkat dulu. Makna kata Nabi tak membazir sedikit pun. Itu sunnah Rasulullah. Salah. Untuk guru kita jaga semua. Jaga semua. Itu memang bagus. Dia pada tinggal sunnah Nabi kita Muhammad. Jadi tengok dalam makan sahaja bawa banyak sunnah. Minum lagi. Nabi minum, duduk. Nabi minum dengan tangan kanan. Nabi minum, sekali teguk, bismillah, alhamdulillah. Kalau tak mampu, paling kurang buka sekali bismillah, teguk, 10 kali teguk, belah kali, alhamdulillah. Kurang. Artinya, dan jadi saksi perangai Nabi ni, dalil dia apa? Dah ramai, mutawatir dah, sahabat-sahabat ada 124,000 semua tengok Rasulullah. Begitu pula orang-orang kafir dan sebagainya dah tengok Nabi dah. Nampak Nabi berjalan macam kita, makan macam kita, Nabi menikah secara zahirnya, Nabi berperangai dengan perangai manusia biasa. Maka itu dalil dia tak? Ni ada apa? Ialah dilihat oleh orang-orang yang semasa dengan mereka itu dan sampai kepada kita dengan khabar mutawatir. Mutawatir ni maksudnya khabar yang ramai riwayat. Mutawatir maksudnya ramai meriwayatkan dia. Itu maksud mutawatir. Mutawatir itu maksudnya ramai meriwayatkan, yang bertalu-talu, yang tak boleh dibangkit bohong sama sekali. Tak boleh dibantah, tak boleh dibangkit bohong, tak boleh orang nak bohong, dan tak boleh orang nak tuduh sebagai pembohongan. Tak boleh. Sebab terlampau ramai. Dia macam ni ya. Kalau seorang nampak, dua orang nampak, hati kita panggil ahad. Riwayat tu riwayat ahad, riwayat tunggal. Jadi boleh bohong. Tapi kalau hadis tu, riwayat tu ramai, 100 orang, 200 orang, 1000 orang nampak, kita panggil riwayat tu riwayat mutawatir. Ramai meriwayatkannya. Sampai tak boleh dah kalau kita nak kata bohong. Pakar ramai-ramai ni, pakar semua sahabat-sahabat ni. Lalu kita panggil mutawatir. Wallahu a'lam. Habis sifat harum bagi Rasul, iaitu Rasul wajib pada harum pada akal kita. Para Rasul itu bersifat dengan sifat-sifat manusia biasa. Habis. Kita masuklah ni. Dia ada hurai sikit. Dia nak bagi kesimpulan balik dah. Sifat 20 kita cuba tengok kita tahu. Dan dengan ini silsilah huraian-huraian segala sifat-sifat yang bersangkut paut dengan Rasul-Rasul yang wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahui dan mengaku putus di dalam hatinya dengan jalan tafsir. Dia kata, jadi lagu ni yang aku hurai ni macam ni lah cara huraian sifat-sifat Rasul yang wajib kita ketahui dengan jalan tafsir. Tafsir berarti dengan jalan detail, dengan jalan perinci. Ni hak ni lah wajib kita belajar, wajib pula kita mengaku di dalam hati kita. Sifat-sifat wajib bagi Rasul, iaitu 4 yang wajib pada akal bagi Rasul, dan 4 pula segala lawannya yang mustahil pada akal, dan 1 yang harus. Jadi kalau bab nubuah, bab Rasulullah ni, jadi kalau bab nubuah lah, Allah nubuah ataupun risalah ada berapa semua yang menjadi 4 sifat wajib. 4 sifat wajib. Apa dia sifat wajib? Boleh tahu sisi amanah, tabligh, pokoknya lawan dia 4 sifat mustahil pada akal kita. Apa dia sifat mustahil tu? Lawan dia lah. Sidik lawan apa? Kazib tu penipu. Yang kedua amanah, lawan dia khianat.
Hak ni bila kita reti sifat ni, hak kita tu sendirilah. Cuma mungkin tak ingat istilah dia tu bahasa Arab, tapi tak apa. Yang ketiga, tabligh lawan dia kitman, menyembunyikan. Yang keempat, baqarah lawan dia balada. Balada bodoh. Balada bukan balada. Balada tu untuk kategori lagu. Balada atau pop rock lah ni. Balada. Patut lah ukur. Satu je tak? Ada satu lagi. Iaitu satu sifat harus. Satu sifat harus. Apa dia sifat harus dia? Berperangai dengan perangai manusia biasa. Berperangai dengan perangai manusia biasa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi dalam bab nubuah ni kita mengaji semua 1, 4 sifat wajib. Siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Kemudian lawan dia 4 sifat mustahil, iaitu kadhib, khianat, kitman, baladah. 1 sifat harus iaitu bersifat berperangai Nabi itu dengan panggil manusia biasa. Kita panggil istilah dia a'rad basyariyah. Kalau istilah Arabnya kita ingat ni yang kita berperangai dengan panggil manusia biasa. Istilahnya kalau dalam kitab disebut a'rad basyariyah. Kan kalau ingat pengumuman banyak Arab Basyariah tu, itulah sifat manusia biasa. Nabi itu bersifat dengan Arab Basyariah. Arab Basyariah sifat-sifat manusia biasa. Makan, minum, tidur, menikah pun Arab Basyariah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala memang. Jadi kalau begitu dalam bab nubuah ni semua berapa benda kita mengaji? Berapa sifat kita mengaji? 9 no? Tengok 9. Tengok dia nak buat kesimpulan dah ni. Dia nak buat tafriq lah, dia nak buat kesimpulan. Maka jadilah jumlah semuanya 9 akidah. Dalam bab kerasulan ada 9 kita kena simpulkan. 4 sifat wajib bagi Rasul, 4 sifat mustahil bagi Rasul, 1 sifat harus bagi Rasul. 9 simpulan dalam bab kenabian atau kerasulan, no? Maka apabila dihimpunkan akan 9 tadi itu dengan 20 yang wajib bagi Allah dan 20 yang mustahil bagi Allah dan dengan 1 yang harus bagi Allah Ta'ala, maka jumlah semuanya 50 akidah. Dia kalau bab Tuhan itu uluhiyah. Kalau bab uluhiyah itu kita mengaji 20 sifat wajib. Lawan dia 20 sifat mustahil. Saya nak sebut ada tu 20 sifat mustahil itu lawan balik je lah. Bila ada, lawan dia tiada. Kalau sedia, lawan dia baharu. Hal tu tak mengaji pun. Tak ulama kan bila kata 20 sifat tu akar tu sendirilah. Walaupun tak ingat istilah Arab dia tu, dah tahulah Tuhan mustahil lah bersifat dengan lawan dia. Di 20 sifat wajib, 20 sifat mustahil, 1 sifat harus bagi Allah. Jadi sini berapa bab Tuhan? 41. Ni bab Tuhan campur dengan 9 dalam bab kerasulan, semua berapa? 50. Inilah dipanggil 50 aqaidul iman, 50 simpulan iman. Ada setengah kitab, ada kitab tu nama dia 50 simpulan iman. Kitab jauh siapa sekarang saya lupa dah. Jadi dia punya pelik. Bukan sifat 20 ke Ustaz? Itu bab Tuhan. Apa dia bab Nabi lagi, sifat lawan dia lagi. Jadi semua 50. 50 ni ulama kata siapa-siapa yang tak mengetahui dia berdosa besar. Dan bila berdosa besar pula boleh jadi
ditakuti, dikhawatiri bila dia tak mengaji bukan sekadar berdosa, jatuh kufur atas dia. 50. Ingatlah tuan, 50 ni kita kena mengaji, kena reti. Orang kampung kena mengaji benda ni. Orang bandar lah, orang kampung tadi. Orang bandar je nak biarkan biar. Dah kena mengaji semua lah. Nak abang kena sebut sini, kita duduk kampung kan. Nak abang kata kena mengaji wajib. Cok tanya, buat satu ni dalam main doa tu duduk main doa. Sat, stop Sat, bukan cek suhu ni. Bukan cek masjid terah, bukan cek dua-dua sekadar. Cek Zat, dalam semua ini sembahyang tu reti tak 50 sebelum iman ni? Kalau tekan dengan tahu, jalan tak tahu. Tak tahu, tak tahu, tak tahu. 50. Loh, panggil, kan dia hidup. Tak tahu. Pasal apa tak tahu? Pasal hari ni saya sebut kali dah, saya selalu sebut orang kita tak ambil berat masalah akidah. Masalah akidah orang tak ambil berat. Orang duk kira semayang puasa. Saya sebut kali dah, akidah ni kepala dia. Dia ummi. Kalau kita naik kapal tu, dia ada nakhoda dia. Nak bawa kita pergi mana? Kalau tak ada nakhoda, kapal kita batuh mana, singgah di pulau mana, apa dia, kena pukul dia badan. Kena ada nakhoda. Nakhoda agama ni ialah akidah. Ibadat apa tu penumpang, dia ikut di belakang. Buat ibadat banyak-banyak, ibaratkan kita kapal, ada penumpang banyak-banyak, nakhoda tak ada. Penumpang main 500. Nak guna tak tak? Yang 500 tu kelam tu lagi. Tak ada siapa nak pimpin. Akidah tu pemimpin. Kena tahu 50 simpulan iman. 20 sifat wajib bagi Allah, 20 sifat mustahil bagi Allah, 1 sifat haram bagi Allah. 4 sifat wajib bagi Rasul, 4 sifat mustahil bagi Rasul, 1 sifat haram bagi Rasul. Campur semua 50 aqaidul iman, 50 simpulan iman. Kena simpul satu simpul, 2 simpul, 3 simpul. Cukup 50 simpul, kejap simpul mati di dada kita. Jangan hilang. Barulah selamat, dipanggil dia mukmin. Kalau tak ada yang ni, ditakuti dia kafir di sisi Allah. Bukan saya kata, betul buka kitab Fatih Fadilatul Faraid, Aqidatul Najib, Paku Iman. Semua ada dalam kitab. Baqaratul Amali pada yang sebut awal-awal dah 50 simpulan iman. Kita apa lagi? Bukmalah kita tahid mana pun akan sebut 50 akal iman wajib kita mengaji. Siapa tak mengaji, ditakuti dia jatuhlah kufur. Dosa tentulah sebab dia wajib. Allahumma salli ala Muhammad, ingat tak? Ingat tu. Maka bila dia tu, maka jumlah semuanya 50 akidah yang terkandung pengertian itu semuanya dalam makna kata kita la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Artinya tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad itu pesuruh Allah. Nampak? Di bab la ilallah 41. Kan? Di bab la ilallah 41 lah. 20 sifat wajib, 20 sifat mustahil, 1 sifat haram bagi Allah. Di Muhammad Rasulullah, Muhammad tu pula Rasulullah tu 4 sifat wajib, 4 sifat mustahil, 1 sifat haram. Campur la ilallah Muhammad Rasulullah 50 simpulan ini. Seperti itu. Dan ni nak urang. Dia nak urang sikit apa makna dari Tuhan jadi Allah tu, dia nak urang pula bagi jelas. Dah kita reti dah, baru dia boleh rinci. Tengok dia kata apa. Dan maknanya tiada Tuhan yang disembah kena kepada Tuhan sengoti. Tu bahasa tani apa dia? Tuhan sengoti tu Tuhan sungguh, Tuhan hak sebenar. Sengoti tu sungguh, tulis sikit lagi baca bunyi lain pula ni. Sengoti itu maksudnya sungguh. Sungguh, tulis makna dia tu, sungguh. Orang tanya kalau cakap dia sebut tu lah. Ni aku cakap ni sengoti ni, sengoti tu sungguh. Dia tak sengoti dia tahu apa dah. Dia pergi bertani kan, Kelantan tahu, Kelantan sebut sama dah. Kalau tani, dia sebut kuih dia tepung. Kelantan sebut tepung juga lah, saya tak pasti. Dia bukan dekat Kelantan ni. Masalah sebut tepung. Kita mula-mula pergi tu semua beli tepung. Bapak nak makan sarapan-sarapan, kita pergi beli tepung. Pergi beli tepung. Tepung tu kuih, dia pergi tepung. Kita beli tepung sungguh. Bukan tepung gandum ke apa sepaket tu. Dia lumuk daripada kita. Beli kuih, dia beli tepung tu. Istilah tempat kena tahu lah istilah cakap. Kita sebut balik. Balik tu dia pulang ke rumah lah. Dia pun balik tu kalau macam botol kita kali tu pergi balik. Kan? Kalau balik dia pergi klik. Klik. Kata kan? Klik. Allahumma salli ala Muhammad. Istilah tempat tu ni dah baca kitab ni. Kena tahu lah lawak-lawak tadi. Kan? Dia kata apa tu?
Dia kata Allahumma salli ala Muhammad, dan maknanya tiada Tuhan yang disembah kena kepada Tuhan semati, sungguh-sungguh dan sebenar, melainkan Allah Ta'ala jua. Yakni bila sebut tiada Tuhan disembah, Tuhan yang sungguh. Kalau orang pergi sembah berhala, hak tu bukan Tuhan sungguh, dia tu Tuhan dia pegang, bukan sungguh. Tu Tuhan mereka Ustaz, Tuhan yang mereka pegang, bukan Tuhan sungguh. Jadi 2 tambah 2, jawapan hak sungguh. 2 tambah 2 berapa? 4. Tiba-tiba budak ni pegang 5. Dia jadi dia pegang 5. Hak sungguh apa? Jawapan hak 5 tu tak sungguh, tak semati. Biar dia nak pegang 5. Hak sungguh 4. Jadi dia nak pegang Tuhan dia Shiva, Vishnu, apa namanya, Brahmana, mampu dia nak buat apa? Biar dia. Hak tu dia pegang. Tapi hak sungguh apa dia? Allah. Tu. Tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, Tuhan yang sungguh. No? Lepas tu dia ulang ayat lagi kita. Dan sebenar melainkan Allah Ta'ala juga. Allah ni nama bagi Tuhan, bukan Tuhan. Allah tu bukan Tuhan. Allah tu nama bagi Tuhan. Tuhan tu zat Allah belah, diri Allah yang tak nampak di mata kita, yang pada dia ada 7 sifat ma'ani, yang kita dah belajar nak tenapi kat dia. Ada yang kita dah belajar pada dia menafikan kekurangan, qidam, baqa, mukhalafatu ta'al hawadis, qiyamu binafsi, wahdaniyah, dan pada dia ada 7 sifat ma'ani. Kita dah mengaji semalam. Zat Tuhan yang ada 7 sifat ma'ani tu, nama zat tu Allah. Allah saja kau, nama dia banyak, tapi nama yang paling masyhur sekali ialah Allah. Lepas tu kalau orang semua mengucap, akan sebut la ilaha illa rahman, la ilaha illa jabbar. Tak. Orang sebut nama yang paling agung, iaitu la ilaha illallah. Allah tu ada 4 huruf. Alif, lam, ha. Ulama kata Allah ni kalau kita buang mana-mana huruf pun ada makna. Nak abang kata Tuhan jadikan nama ni betul-betul untuk zat dia yang maha suci. Ya, kita nama Allah. Ni Allah. Alif, lam, ha. Kalau kita cakap depan atau belakang, ulama kata ada sir juga. Kalau kita buat alif ni, Allah ni, Allah terjemah apa? Ar-Rahman maha murah, Ar-Rahim maha penyayang, Al-Aziz maha mulia, Al-Jabbar maha perkasa. Allah maha terjemah apa? Allah terjemah apa? Allah tak ada makna. Allah ni isim dia bukan merujuk pada sifat. Dia nama Allah ni kalau kita dalam tauhid, dia ada nama yang merujuk pada perbuatan, ada nama yang merujuk pada sifat, ada nama yang merujuk pada zat. Nama yang merujuk pada perbuatan contohnya Al-Muqtadir, yang maha mentakdirkan. Ar-Rafi' yang maha mengangkat perbuatan. Al-Mudir yang maha minum. Ada sifat yang merujuk kepada, ada nama yang merujuk pada sifat ke? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ada nama yang merujuk pada zat. Nama yang merujuk pada zat satu je, Allah. Dia tak contoh ke sifat apa, dia contoh zat tu sendiri. Betul tak ada makna, mana jawab tak boleh. Sebab apa? Sebab zat Allah kita akan tahu, akan nampak. Kita cuma beriman. Nama dia Allah. Apa makna dia? Tidak kita tahu. Ada ulama cara dalam kitab jawab tadi. Allah ni makna asal kalimah Allah ni, mana kata al-ilahu. Al-ilahu. Jadi Allah kata al-ilahu maksudnya yang sebenar-benarkan. Al-ilah ni kita panggil mustahaqun atau al-ilah istishaq. Al-ilah menunjukkan kebenaran. Al-ilah sebenar-benarkan dia lah Tuhan, tak ada lain daripada dia. Gabung al-ilah ni Allah gugur tasdik yang satu. Cantum buat kat di tengah tu, gugur tasdik. Allah yang sebenar-benar Tuhan. Tu kalau orang makrifat, Allah misalnya nama dia tu boleh menggetarkan batin kita. Allah itu nama zat yang maha suci. Tiada Tuhan kecuali dia. Macam mana dia? Tak boleh ketahui. Cuma tahu sifat-sifat dia. Nanti selagi akan datang hari kiamat, Tuhan buka hijab baru nampak macam mana Allah. Nabi pun kita gerung letak nak tengok Nabi. Allah dia tak tahu lah dia akan jauh. Jadi ulama kata Allah ni kita boleh buang huruf dia tak ada makna. Jangan. Kalau Pak Haji baca dulu. Lillah. Lillah apa maksud dia? Bagi Allah. Bagi Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Bagi Allah barang yang di langit, barang yang di bumi. Lillah. Usalli fardhu zuhri 4 rakaatin
Lillah ta'ala, bagi Allah, untuk Allah. Kalau buang lam kedua pula, tadi buang alif, buang lam, jadi apa? Lahu. Lahu, untuknya, kepadanya. Lahu. Buang lam lagi. Buang lam lagi ni. Dengan hu. Hu ha ni. Kalau terjemah macam ni. Hu ni apa? Dia. Dia tu Allah lah. Dia kenapa ni? Dia tu Allah. Makna kata nama Allah ni Tuhan buat, semuanya ada makna. Kalau bahas dalam bagi tu dia ada hurai lagi. Kalau potong kat belakang di buku makrifat tu bahasanya buang kau dulu di mana. Betulah sekali syadah hurai mana ada dalam kitab. Nak abang nama Allah ni agung sungguh, subhanallah. Mana? Allahumma salli ala Muhammad. Tengok, bawa kita bicara ni dia kata apa? No? Dan maknanya tiada Tuhan yang disembah kena kepada Tuhan sengoti, Tuhan sungguh dan sebenar, melainkan Allah Ta'ala jua Tuhan yang kena dan betul sungguh disembahkan dia. Itulah sebenar-benar Tuhan yang memang layak disembah. Nama dia Allah. Wajib tuan-tuan kita beriman dengan sepenuh i'tiqad bahawa tidak ada Tuhan kecuali Allah Ta'ala. Dialah zat wajibul wujud, zat yang wajib ada pada akal kita. Maha suci, maha agung, maha mulia dia. Kita beriman dengan itu. Lepas tu dia urai pula. Dia nak urai sikit lagi. Apa makna Tuhan? Dia urai. Dan makna Tuhan itu, orang tanya, Ustaz, Tuhan tu apa? Tuhan. Kalau kita cuma Tuhan tu apa? Ni geng-geng makrifat pelik-pelik ni suka main ni. Kalau tak mengaji pening. Dan Tuhan tu Tuhan. Dia kata Allah bukan Tuhan. Dia kata, kita pun kata begitu. Allah bukan Tuhan. Allah nama bagi Tuhan. Tapi dia bukan orang itu. Dia kata Tuhan tu bukan bahasa. Tuhan tu bahasa dewa. Allah bukan Tuhan. Tak boleh panggil Allah. Oh, dia buat gitu. Penting orang kampung. Kan dia urat all gitu. Dan makna Tuhan itu ialah, tengok dia nak urat. Tupanan. Tupanan tu bahasa tani makna tumpangan. Tupanan tu tumpangan. Tulis tu. Tumpanan tu tumpangan. Tuhan tu makna dia tumpangan. Tuhan tu makna dia tumpangan. Tumpanan dia tumpangan. Tuhan. Bahasa Arab panggil apa? Bahasa Arab panggil ilah. Ilah. Terjemah dia Tuhan. Tuhan ni kata untuk guru kita apa dia? Makna Tuhan tu tumpangan. Tumpangan. Lagi? Satu lagi? Tumpangan. Allahu Akbar. Atau satu lagi? Tumpuan. Tumpuan. Yang ditumpang, yang ditumpang atau yang ditumpu oleh tiap-tiap yang lain daripada Allah. Itu Tuhan. Tuhan ni bila orang sebut Tuhan saja makna Tuhan tu bukan nama Allah lah. Sebenarnya Tuhan tu apa kita berkata Allah. Tu nama Tuhan. Makna Tuhan tu kalau tengok. Makna Tuhan apa? Makna Tuhan ialah sesuatu yang ditumpu dan ditumpang oleh semua yang lain daripada Allah. Semua kena tumpang dia. Baru panggil Tuhan. Sebab tu Tuhan ni, kalau satu yang tumpang lah, satu yang boleh buat sendiri tanpa dia, maka luputlah ketuhanan dia. Tak dipanggil Tuhan dia. Sebab ada yang tak tumpang dia. Syarat nak kaya Tuhan ni, kena semua yang ada ni lain daripada dia, semua kena tumpang dan tumpu kat dia. Baru dia panggil dia Tuhan. Jadi Allah ni Tuhan maknanya apa? Allah ni sesuatu yang semua tumpu dan tumpang dia. Sama ada mengaku atau tidak mengaku. Itu kira mana? Iblis dia kufur dengan Tuhan. Ni Iblis ni, dia kufur dengan Tuhan. Tuhan kata hang tak masuk sujud kat Adam, keluar daripada syurga, aku laknat hang sampai hari kiamat. Okey, tak apa. Masalah dia, Iblis yang kena laknat tu, kalau dia makan atau dia minum atau dia menyawa makan minum siapa bagi? Allah juga. Umur dia tu dia minta kat Tuhan tangguh sampai hari kiamat tak sah nak Adam. Siapa yang bagi tangguh tu? Mak kata Iblis perlu dah Allah. Tu maksud tumpuan. Tak kira siapa pun. Firaun ke, Namrud ke, siapa dia ke, Acong, Ahmed, si Baragan apa dah, semua. Semua bukan kata kat leha kat beda. Semua Islam ke, kapiak ke, mukmin ke, tak mana ke, natang ke apa ke, nama kata lain daripada Allah, semuanya tumpang dan tumpu kepada Allah. Sama ada mereka kufur atau beriman, jahil atau tahu daripada tumpang Allah.
Tu nama dia tu Tuhan. Sesuatu yang ditumpang atau ditumpu. Lagi. Maka tidak boleh jadi tumpangan atau tumpuan melainkan satu zat yang terkaya dan lepas ia daripada tiap-tiap barang yang lain daripadanya, yang dikatakan dia istighna. Jadi kita fikir dengan akal kita, kalaulah zat tu nak jadi Tuhan, semua benda kena tumpang kat dia. Syarat dia macam mana? Kalau semua benda nak tumpang dia, syarat dia tak ditumpang orang. Kalau dia tumpang orang, mana kata dia pun menumpang satu benda pula, patutnya hak tu jadi Tuhan. Tapi kalau dia tak tumpang siapa, dia tak perlu siapa. Semua perlu kat dia tak perlu siapa. Barulah orang lain boleh tumpu kat dia. Sebab dia pun tak perlu kat orang. Seorang-seorang dia je. Kalau dia pun tumpang orang juga, makna hak bawah ni bukan tumpang dia, tumpang hak kawan tu. Arti tak? Jadi syarat nak ditumpang ialah dia bukan penumpang. Kalau dia pun penumpang juga, dia pun dia tak boleh ditumpang. Dia orang menumpang dengan penumpang lain. Menumpang lain. Kita ni menumpang. Allah ni kita ni penumpang. Allah ni yang ditumpang. Jadi syarat dia nak ditumpang, dia tak jadi penumpang juga. Kalau dia pun penumpang juga, makna kata dia bukan ditumpang, ada yang lain yang ditumpang. Hati tak ni? Pening kan? Kata penumpang, tumpang, aku pang tadi. Faham tak? Syarat nak ditumpang. Syarat yang Tuhan nak tumpang ni, dia zat ni dia tak boleh ditumpang, dia tak boleh menumpang siapa-siapa. Dia kena dia kaya dengan sendiri dia. Kalau kata dia pun tumpang orang, contoh saya beri Allah, kita tak tumpang dia. Tiba-tiba dia pergi tumpang di si A ni pula. Bila dia tumpang si A, hak ni tumpang kat siapa namanya? Tumpang kat A juga lah. Bukan perlu kat dia, baik kat kau ni. Jadi syarat nak tumpang kat dia ni penghujung lah, tak ada siapa dah tak. Dia lah yang ditumpang. Faham tak begitu maksud dia? Tu maksud dia. Allah Ta'ala itu dia terkaya daripada segala makhluk. Tak perlu kepada makhluk. Tu boleh orang. Maka dia kata apa dia? Maka tidak boleh jadi tumpangan atau tumpuan melainkan satu zat. Zat tu dirilah noh. Bukan zat kita belajar dalam sains tu, zat besi, zat kayu pun. Mana ada zat kayu, zat besi dia. Satu zat yang terkaya dan lepas ia daripada tiap-tiap barang yang lain daripadanya. Dia kaya, yang ni tak perlu kepada lain daripada dia. Allah ni bukan maha kaya. Allah ni maha terkaya daripada dulu. Maha kaya lain, maha terkaya lain. Maha kaya, kaya bahasa kita ni maksudnya dia memiliki banyak benda. Kita kata kawan tu kaya sebab apa? Dia memiliki banyak hal. Tu kaya tu. Ui dia kaya. Hantar mana kaya? Hati yang umur dia dah. Tengok cerita dia. Cerita dia kat 40 biji. Buat apa tak? Loh, dia jaga parking. Bukan macam dia. Yang tiga tu. Cerdik kan? Allah SWT Muhammad. Nak dikatakan kaya ni, dia memiliki banyak. Tuhan bukan maha kaya. Tuhan maha terkaya. Kaya ni. Terkaya ni bukan paling. Bukan tu paling. Terkaya ni dia tidak berhajat kepada makhluk. Itu terkaya. Orang dulu kalau sebut aku terkaya daripada mereka tu, aku tak perlu mereka. Tuhan ni maha terkaya, mana dia ni tidak perlu kepada apa-apa. Hang sembah aku ke tak sembah aku ke, hang nak buat apa ke mampu kan. Aku tak tahu. Aku tak perlu apa-apa. Itu kaya. Terkaya itu dikatakan dia istighna. Sifat tu nama dia sifat istighna. Dan tiap-tiap barang yang lain, yakni makhluk pula, berkehendak dan menumpu kepadanya, yang dikatakan dia iftiqar. Jadi kalau macam tu, ulama bahas, Tuhan ni kena tumpang. Ni, Tuhan ni perlu ditumpang. Tuhan ni tempat tumpuan dan tumpangan. Allah ni Tuhan ni yang disebut Tuhan, dia mesti ditumpang dan ditumpu. Bila dia ditumpang tumpu, istilah untuk tumpang tumpu ni kita panggil iftiqar. Iftiqar. Apa iftiqar ni? Ditumpu. Iftiqar adalah ditumpu. Ditumpu atau ditumpang. Tu syarat nama Tuhan. Dia ada sifat iftiqar. Apa iftiqar? Ditumpu dan ditumpang. Tumpang ni siapa? Lain daripada Allah, makhluk. Allah tu mesti ditumpu dan ditumpu. Tuhan tu mesti ditumpu dan ditumpu. Baik, tadi kita bahas kan,
Syarat dia nak ditumpul ditumpang, kenapa? Syarat dia ditumpul ditumpang, kenapa? Dia kaya daripada orang lain. Dia tak perlu pada orang lain. Tak perlu pada yang lain tu. Nama sifat tu istighna. Istighna. Apa istighna? Istighna maknanya terkaya. Terjemah dia apa? Tak berhajat kepada apa-apa. Tak berhajat kepada sesiapa lah maksudnya. Tak berhajat kepada sesiapa. Istighna. Ini sifat kaya. Yang kau tanya sembarangan. Ini sifat kaya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Belum? Yalah. Nampaklah? Saya faham ni. Nampaklah tu parah. Okey. Dan tidak nampak dan tidak terima pada fikiran akal dengan terkaya dan istighna itu, melainkan satu zat yang pasti sungguh wujud qidam baqa dan mukhalafatu ta'al hawadis dan qiyamuhu binafsih, dan pasti pula ada baginya sama' basar kalam dan kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran dan kaunuhu mutakalliman. Dia kata. Jadi dia kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau macam tu, bila kita hurai Tuhan tu sesuatu zat yang dia kena iftiqar dan istighna. Apa iftiqar? Semua tumpu tumpang kat dia. Dan dia istighna, dia terkaya daripada segala sesuatu. Dia tak perlu kepada sesuatu. Tak nampak kecuali kena ada pada satu sifat-sifat ni, baru kita boleh kata dia istighna dan iftiqar. Maknanya apa? Maknanya sifat 20 yang kita hurai tu, itu huraian daripada dua sifat ni. Asal dua sifat ni je. Ulama hurai lepas itu, ambil pada Al-Quran, pegu dengan dalil akal, pegu dengan dalil nakal, pegu terambil satu sifat daripada Al-Quran. Asal Tuhan ni dua sifat ni, sifat utama dia. Sifat dia yang utama dua ni. Daripada dua ni lah terambil sifat yang lain. Bila perhati Tuhan ni kena terkaya pada makhluk. Apa dia kena terkaya pada makhluk? Sifat apa kena ada kat dia daripada Quran? Tengok dalam Quran kata apa. Dia ni pula kena semua tumpang kat dia. Bila semua kena tumpang kat dia, sifat apa yang perlu ada kat dia? Tengok pula dalam Quran. Pegu ngakal pula. Daripada dua ni lah terambil sifat 20. Tak? Contoh nak ni. Nak buat bagi fikir contoh. Kalau manusia, kita kata Allah SWT Muhammad, hang lah ni hang duk tumpang siapa? Kalau hang duk pi tumpang, hang duk pi tumpang siapa? Kita berkata, saya kalau nak pi masjid tu ataupun nak pi mengaji, saya akan tumpang Abu. Orang faham apa? Dia tak sebut sebut tumpang lah. Bila orang sebut tumpang tu, kita faham kata apa? Abu tu ada kita tak? Tak payah sebut dah. Kita hati dah. Kalau tumpang, mana kata kawan tu ada kelebihan yang dia tak ada. Kawan ni dah kita contoh. Lepas tu duit banyak pula buah minyak. Mak kita tak ada buah minyak. Mak kata, dia kerti itu. Jadi bila Tuhan tu ditumpang, ulama perhati. Dia tumpang. Kena ada apa kat Tuhan? Ambil pada Quran. Oh, dia ada sifat ni. Dia ada sifat ni. Dia ada sifat ni. Dia ada sifat ni. Nak tumpang bukan senang. Kalau belajar di sekolah, orang belajar di sekolah, murid-murid kalau tumpang ke murid-murid kawan seorang lagi tu, maksud dia apa kawan tu? Pandai lah. Dia ada sifat pandai, kau ni bodoh. Tu pergi kat dia. Takkan pergi tumpang bodoh. Pergi rumun aja dia. Pasal apa tu? Kami pakai tumpang dia. Tumpang bodoh. Loh, dia kena lebih. Kawan tu kena lebih. Ataupun tengok rumun ni kantin dengan mama kan. Itu tumpang kan tu? Bukan pandai tu. Hak tumpang tu pandai. Kalau pergi tumpang di kantin tu tumpang apa? Tumpang makan, mak makan kawan tu kaya lah. Dia bermain cekelak lah apa bala mana daripada rumah dia habis semua. Rumah dia koperasi. Dia bermain habis. Jadi orang ambil tumpang dia. Jadi Allah Ta'ala ni bila ditumpang, ulama-ulama tengok ada sifat iftiqar yang ada ditumpang. Mana sifat, ada sifat-sifat lebih dia. Tengok daripada Quran, maka ulama tersusun. Jadi dah sifat 20. Bukan rekod 20, ambil daripada Quran, tolong susun boleh 20. Tu ulama kita. Maka kata tuan-tuan, nak susun daripada 20 ni. Ulama yang susun ni, Imam Abu Hasan Syari ni, orang lelaki-lelaki ke orang hebat. Hebat ni untuk dia macam mana dia boleh ambil daripada Quran, dia pagu, dia kait, dia tulis, dia karang, dia susun satu sifat. Mana kata ulama-ulama kita ni, dia tolong pemudah kita orang. Tak payah duk cari dalam Quran, ada sifat-sifat ni. Memang dalam Quran pun. Nak cari sendiri. Hafal yang ruzuk.
Kalau hafal pun alim dah semua, tafsir-tafsir dah reti dah. Oh, reti tak? Ulama kata tolong pemuda. Semua dia kata apa nak? Allahumma salli ala Muhammad. Dan tidak nampak dan tidak terima pada fikiran akal dengan terkaya dan istighna. Tak terima di akal kita Tuhan tu bersifat, zat Tuhan tu bersifat istighna, melainkan satu zat Tuhan yang istighna tu pasti sungguh dia tu wujud, qidam, baqa dan mukhalafatul hawadis dan qiyamu binafsi, dan pasti pula ada baginya sama', basar, kalam, dan kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. Itu istighna, iaitu 11 sifat yang tentu sungguh pada zat Allah Ta'ala, dan tentu tidak pula segala lawan-lawan yang 11 yang mustahil atas Allah Ta'ala. Maka jumlah demikian itu 20. Mana 20? Bilang tak mana? 11 tadi tu, lawan dia 11. Bukan 20. 22. Kitab jatuh sini ada dobit. 22 kan? 11 jumpa sebelah apa? 22. Di sini tulis bukan 20 jatuh. 22 bilang. 22. Lepas 10 tu ada 2 pula lagi. 22. Nak? Dan tidak nampak dan tidak terima fikiran akal pula dengan terkaya dan istighna itu, melainkan zat yang harus memperbuat mungkin dan meninggalkan dia. Tak dikatakan Tuhan itu Maha terkaya kecuali dia boleh buat, dia harus bagi dia nak buat apa dia mau, dan harus bagi dia meninggalkan apa yang dia mau. Hak dia. Kalau kena buat atau kena tak buat, tak payah kaya, sebab dia diperintah. Bila dia boleh buat apa dia mau dan hak dia untuk tinggal apa yang dia mau, baru dipanggil terkaya, sebab tak ditekan oleh apa-apa. Tidak? Maka jumlah yang direti pada istighna itu 23. Mana 23? Bilang. Ni istighna intiqal lah. Istighna intiqal dia ulama belum panggil kita. Belum. Ni pembahagian lah, yang ni tak boleh tahu lah. Yang ni kalau boleh payah saja. Tapi dah kita lagi baca bilang Allah. Ni ilah bahasa Arab. Melayu begitu Tuhan. Syarat Tuhan 2. Apa dia? 1 istighna. Istighna. Apa istighna? Terkaya. Yang kedua syarat Tuhan iftiqar. Apa dia iftiqar? Berhajat. Berhajat semua betul tu? Ataupun tumpuan. Semua tumpu atau tumpangan. Okey. Jadi ulama tolong bahagi. Sifat 20 tu pecah pula. Pecah macam mana? Pecah pula. Ada setengah masuk sifat istighna, ada setengah masuk wajib. Wajib tahu ke ustaz? Tak wajib tahu, ni saja ulama tolong kurangin dulu. Kalau masuk istighna ni berapa sifat? 11. Apa dah sifat dia cuba tengok. Yang pertama wujud, qidam, baqa, mukhalafah, iyamuhu binafsi lagi, sama, basar, kalam lagi, kaunuhu sami'an lagi, basiran, sebelah mutakalliman. Dia nak ada kata. Nak ada kata apa? Ni. Semua apa? Sebelah. Lawan dia pun sebelah. Tak sebut lah. Lawan bagi sifat ni sebelah lah dalam sifat mustahil. Wujud lawan dia tak wujud. Adam tidak ada. Tidak lawan dia baru. Ada sebelah. Dan satu sifat harus. Betul tak? Iaitu membuat apa-apa mungkin atau meninggalkan dia. Tu hak Allah Ta'ala. Sifat harus bagi sifat. Jadi semua apa? Ni sebelah dia sifat wajib, sebelah sifat mustahil masuk dalam ni, sebelah sifat mustahil lawan dia, dan satu sifat harus. Maka semua ni apa? Maka dalam istighna ini masuk di dalam dia 23 sifat.
Semua sifat Tuhan tadi kita ngaji berapa? Dalam bab Tuhan 41. Kalau Tuhan Nabi baru 9, dia 50. Bab Tuhan tu. Jadi sini dalam bertiga. Selebih dia baki itu masuklah sifat. Cepat tadi dia baca cara nak tengok. Mana dia Allah SWT? Dan tidak nampak dan tidak terima pikiran akan pula dengan terkaya dan istighna itu, melainkan zat yang harus memperbuat mungkin dan meninggalkan dia. Maka jumlah yang direti pada istighna itu 23. Selesai bab istighna. Inilah dikatakan masuk di dalam istighna, dalam bab sifat terkaya Tuhan. Kerana jika luput salah satu daripada itu, pasal apa? Orang yang Allah, Ustaz, pasal apa sifat ni masuk dalam istighna? Tengah, hak ni tiqah, hak ni pasal apa terpilih sebagai istighna? Ada sebab apa? Betul tak? Kerana jikalau luput salah satu daripadanya itu, kalau sifat ni tak ada, jadi apa? Maka ada kalanya berkehendak kepada yang menjadikan dia. Tuhan dia perlu kepada yang menjadikan dia. Mana contoh tu wujud? Kalau tak wujud Tuhan berawal, dia berhajat kepada yang mewujudkan. Banyak. Sebab tu wujud masuk dalam istighna. Kalau dia kidam, kalau dia tak kidam dia tak sedia. Sama lah dia tak kidam, dia baru. Bila baru kena ada yang buat dia, sebab kaedah kata tiap-tiap benda baru kena diperbuat. Maka Tuhan bukan baru kidam. Sebab tu kidam adalah sifat istighna. Faham tak? Nampak kata tu. Jika contoh dia kata, jika luput wujud, qidam, baqa', mukhalafatul hawadis, dan setengah daripada makna qiyamu binafsi, dan ada kalanya berkendak kepada zat yang hendak menumpang akan dia. Ataupun kalau Tuhan ni tak ada sifat-sifat ni, satu dia tak wujud, yang kedua dia ada tapi dia kena tumpang yang lain. Contohnya lah, kita ambil Tuhan basar, tak ada Tuhan buta. Bila Tuhan buta, orang buta ni macam mana lagi? Dia perlu tak kepada bantuan yang lain bila dia buta? Maka luputlah sifat istighna, sifat terkaya sebab dia tumpu ke orang pula. Ataupun dia tak ada sifat sama, sifat pendengar, dia pekak. Kena ada orang lain yang royak kat dia pula, orang pekak. Maka tu maksudnya sifat-sifat istighna, sifat yang menafikan, sifat yang menunjukkan Tuhan terkaya, tak perlu kepada yang lain. Berarti lah begitu huraiannya. Jika luput qiyamu binafsi dengan makna yang kedua. Makna kedua apa? Makna kedua ialah menumpang. Contohnya Allah Ta'ala menumpang kepada tempat. La yaftaqiru ila mahallin wa la yaftaqiru ila mukhassin. Kalau makna pertama, Tuhan tu perlu pada pencipta. Kalau makna kedua, Tuhan tu perlu pada tempat tumpanan ataupun perlu kepada tempat. Jadi kalau kita pakai makna kedua, maknanya Tuhan tu masih perlu tempat. Walaupun dia dah ada, dia tumpang tempat, tumpang aras ke apa, maka hilang sifat istighna dah. Tu kena reti tauhid ni daripada awal. Kalau sekira-kira